Assalamualaikum. Hari ini kita continue dengan lab session sebelum ni. Okay, sebelum ni saya dah tunjukkan cara untuk kita install, okay, kat mana kita nak download dan install web vulnerability scanner, iaitu atau kita menggunakan hari itu kita menggunakan Vega web vulnerability scanner. Okay, so untuk kali ini, okay, kita teruskan dengan cara untuk kita menggunakan web vulnerability scanner ini. Okay, so macam biasa, okay, pergi kepada you punya search and then search for Vega, and then once you dah nampak Vega ni, and then you run as administrator. Okay, bila you click and then you boleh nampak dashboard seperti ini. Okay, so inilah dia subgraph Vega. Okay, bagi yang tidak boleh buka, okay, selepas install tidak boleh buka, boleh komen di bawah, okay, boleh komen di bawah YouTube saya, nanti saya akan bagi direction dia, okay. Okay, so now kalau kita tengok sini, should be clear lah, okay. So before that, kita akan, saya nak terangkan sedikit, okay, untuk recap, okay, apa kegunaan web vulnerability scanner ni, okay, let's say, kita dah develop satu sistem ataupun kita dah buat website, kita dah buat web application system menggunakan PHP ke kan, and other languages. Kita nak publish kepada internet, kita nak go live. So before we go live, okay, we need to make a security assessment first, ataupun we call it as penetration testing ataupun penetration assessment, okay, on top of our newly developed system to check whether is there any vulnerabilities in our website. Okay, sebab untuk website atau web apps dia ada vulnerability dia tersendirilah. For example, kita ada CSS, okay. Ni semua dah belajar lah. Kita dah belajar sebelum ni, so kita ada injection, iaitu kita ada SQL injection vulnerabilities, kita ada all the database DB punya val, okay. And then kita ada XSS, cross-site scripting, okay, kita ada banyak lagi. Yang ni kita boleh file disclosure, banyak lagi lah. Yang ni you boleh check out dekat top 10. Saya dah ceritakan lah on previous video. You kena check out top 10 webs vulnerability, web vulnerability. So kalau nak kata you buat platform tu dalam bentuk website atau yang nak go online, so you need to check your level, your website, your web apps level. Is there any kita panggil vulnerability, web vulnerabilities, okay. So kalau you buat mobile apps, dia ada vulnerability dia tersendiri. Kalau you buat standalone system, dia ada vulnerability dia sendiri, seperti some of them boleh kena DOS, ada yang kena buffer overflow dan sebagainya kan. So untuk webs, okay, paling simple lah saya nak tunjukkan ni, paling simple, okay, newbie punya. Maksudnya bila you dah buat website, you dah buat sistem PHP tu, kita nak tengok is there any vulnerabilities dekat sistem kita, okay. So macam mana kita nampak sistem kita work fine, okay. Contohnya saya ada sistem kat sini, okay. Ada ni database server, di mana customer orang boleh cari, okay. Contoh dia boleh cari okay, dia nak tahu pasal limau purut, so dia boleh cari. So sistem pun menggunakan PHP, AJAX, XML, okay. Okay, dia akan automatic searching kan, macam on key press macam tu kan, tongkat ali, so dia ada kan, so dia keluar result dia secara automatic. So bila kita klik, kalau awak klik, this is a simple kita panggil CRUD, CRUID, CRUD system, di mana dia ada create, retrieve, update, insert and delete database. So ni yang biasa kita buat dekat universiti kita. So kita type tongkat ali,
And then bila kita klik tongkat ali ni, dia akan keluar details lah macam biasa kan. Details tongkat ali kan. Tapi okay, fine. And then kalau kita tengok is a normal PHP lah kan, dengan ID dia kan. And then kita boleh klik. Okay, so kita nak tengok sama ada website ni dah boleh publish to internet or not. Sebab dalam ni ada database. Dan dalam website ni biasanya hackers dia nak hack sesuatu website tu untuk masuk admin site dia. So admin site dia. So dia akan check sama ada tak admin site. Okay. So macam ni dah ada admin site dia. Kan? Dah ada admin site dia. So bila dah ada admin site, nanti you bayangkanlah ini website Herba. How about kalau you buat sistem-sistem college yang ada database student boleh log in, tu semua kan. So hackers biasa dia nak masuk ke login page ataupun dia nak masuk ke dalam database untuk melihat user info seperti username, password, nombor telefon, alamat dan sebagainya. Sebab kalau dia dapat database ni semua, dia boleh jual lah. Dia boleh jual, dia boleh menggunakan username and password tersebut untuk buat further hacking. Okay, let's say nampak macam sistem Herba biasa. How about kalau hackers dapat masuk dalam database dia, dalam database website ini, dia dapat username and password dan dia menggunakan username and password tersebut untuk login kepada email ataupun social site ataupun banking site yang lain. Sebab hackers akan fikir user biasanya dia akan menggunakan username and password yang sama. Okay, so that's why kadang-kadang bila dia nampak website atau sistem macam ni, dia orang akan cuba juga hack. Sebab bila dia orang dapatkan dapat hack masuk database, dia dapat username and password dan dia akan buat further attack. Itu pasal bila kita rasa username and password kita dekat Facebook ni dah secure kan. Kita tak menyangka tiba-tiba Facebook ataupun email kita kena hack. Okay, sebenarnya hackers bukan dia hack Facebook, IG atau email. So, sebab security level dia sangat tinggi kat situ. Okay, sebab diorang ni dah stable, diorang ni dah company besar. So dia banyak security measure dia letak kat depan tu. Tapi kadang-kadang hackers ni dia hack dekat website-website yang biasa-biasa kan, ataupun website-website lain yang mana security level dia tak berapa ketat, dan bila dia dapat username password awak, dia akan cuba untuk masuk Facebook, IG dan email awak. Okey, kalau kita menggunakan username and password yang sama di semua platform, maka habislah kita. Okey, so ia berpunca daripada website atau sistem yang kita buat secara standalone. Macam ni, bukan secara standalone, yang kita buat sendiri macam ni. So dekat sini kita tak boleh nak salahkan user sangat, customer kita, sebab customer ni kita ada beribu-ribu customer pelbagai. Ada yang letak password very simple, ada yang letak password very tight, ada yang tahu security, ada yang tak tahu security. So sebagai developer, sebagai orang IT, kita lah bertanggungjawab bila dah buat website, dah buat sistem, kita perlu check kita punya security level kita. Okay, kat sini. Okay, so now let's see. Okay, kita tengok level of keselamatan apa ni sistem ni. So buka kepada kita punya subgraph, and then dekat sini kita ada ni, kita panggil workspace. Okay, kita ada workspace. Bila kita klik file, dia boleh reset workspace. Bermaksud bila kita dah buat testing, kita dah buat pelbagai testing terhadap website A, so dia akan ada result banyak kan. So dekat situ kita boleh reset dia balik lah untuk kita buat testing on website B dan seterusnya. Okay, dan dekat sinilah bila kita nak start buat scanning, kita akan klik pada scan, kita klik start new scan. Okay, and then ataupun kita juga boleh klik pada button plus merah ni. Okay, dan kita ada Windows. Okay, reset perspective ni dia punya layout yang ni lah. Okay, kalau layout awak dah lari kan, contohnya yang ni dah lari ke kan, dah terkecil macam ni. Okay, don't gelabah, and then klik pada reset perspective. Dan kita juga ada help lah how to use subgraph web Vega ni. Okay, so
Okay, so now saya klik pada scan, start new scan, and then saya masukkan target. Target ni, okay, disclaimer, jangan scan any website, okay. Bila you scan simply any website, dekat mana-mana website, okay, ini sangat bahaya, okay. Website tu punya firewall akan detect IP address awak. Okay, so IP address awak ni dah detect dengan you punya nombor phone. So, bila mana you guna internet, okay, you guna hotspot daripada handphone you, kan bila you nak connect, you nak connect ke internet, kan dia akan apa ni, obtaining IP address kan. During obtaining IP address tu, sebenarnya DHCP server ataupun telco awak, okay, dia akan record, dia akan record handphone awak, dia akan record IP address awak dan sebagainya. So, bila awak buat scanning, menghinzir buta, okay, and then kalau lah awak pergi scan, memang company tu company besar yang ada lawyer kat belakang dia. Siapa-siapa, kalau dia dapat detect intruders dia capture IP address, dia tangkap. Capture IP address, dia tangkap. Sebab company sekarang sudah banyak aware on security. So, mereka akan hire forensic team diorang, security team diorang ada lawyer untuk tangkap dan saman awak macam tu, okay? Alright, so dekat sini kita boleh menggunakan Vega untuk buat ethical hacking, penetration testing, di mana kita hanya scan website yang kita develop saja. Sebab apa, macam saya cakap tadi, kita nak check website yang kita develop ni selamat ke tidak. Kalau tidak selamat, kita ada vulnerabilities, kita kena fix dulu sebelum kita bagi kepada klien ataupun sebelum kita go live kan dia. Okay. Okay, so itu yang dimasukkan dengan penetration testing. Kita nak tengok kelemahan atau kekuatan website kita sendiri. Okay, bukan untuk menghack orang. Okay, so dekat sini kita dapatkan URL ni, and then kita masukkan kepada URL kita. Okay, so localhost. So dia mesti kepada folder web tersebut. Jangan awak buat macam gini pula. Ikut pengalaman ramai student buat macam ni, index.php macam tu. Maksudnya kalau awak letak index.php, maka dia check satu file ni je lah. Kita nak check keseluruhan sistem. Okay. So and then yang ni kita masukkan URL, and then kita klik next. Okay, yang ni select modules. Macam kita pernah belajar Nessus scan. Anything yang kita nak scan atau anything yang kita nak check, kita kena pilih modul siapa yang kita nak pilih. Okay, contoh yang ni kita dah terangkan kan, ada banyak vulnerabilities yang ada kan. Yang paling kita nak check ialah top 10. So, kalau awak tengok dekat sini lah dia, nampak XSS. So, kita nak bagi tahu subgraph ataupun kita nak bagi tahu Vega, kita nak check apa? Kita nak check blind SQL injection timing, kita klik. Tapi so far kalau you tak clear, okay, you boleh leave it as default macam ni, okay, you just click next. Tapi kalau project you, contoh you dah kerja nanti, project you, klien cakap, oh saya nak check sama ada blind XPath injection check or not, macam tu kan. Ada blind XPath injection or not. So barulah kita klik according to client punya requirement. Other than that, kita biarkan dia, nampak biarkan dia default pun dah okay. Unless, contoh kalau you memang nak check credit card identification, contohnya sistem you tu ada credit card, menggunakan credit card authentication kan. So, you boleh klik ini. Okay, so tu dia module selection. Ada banyak lah. So, and then klik pada next. Okay, yang ini ada identity to scan site as. Okay, yang ni tak perlu. Yang ni kalau kita nak set cookies. Maksudnya ada website tu kita nak in order to scan dia, kita kena set cookies. Ataupun kita nak bypass login. Ada website yang dia login page saja. So kita tak boleh nak test sangat. So kita kena supplykan dia dengan username and password ataupun cookies. Nanti kita panggil sebagai partial method, partial penetration testing, di mana kita boleh, by default kita tak tahu username password dia kan, tapi untuk testing juga, nak pen test juga, owner website tu kena bagi kita username password, barulah kita boleh check kan dia macam tu. Okay,
And then yang ni klik next. Yang ni pun, yang ni exclude parameter. Yang ni by default dia dah exclude kan. Maksudnya apa yang dia nak beritahu, Vega jangan test yang ni. Macam tu Exclude list parameter from scan. Okay. So and then klik finish. Kalau awak tengok kat sini, dia tengah scanning. Okay, scanner progress. Wah, memang best lah benda ni. Dia boleh tolong kita carikan website kita punya kelemahan. Exactly, ataupun konsep dia sama seperti Nessus. Dia akan tunjukkan alert. Alert yang ada. Nampak kat sini, kita dah nampak dia ada SQL injection. Kita ada 2 SQL injection. Okay, sebagai pen tester ataupun boss-boss security. Kalau awak dapat bos-bos yang very strict atau garang, dia tak nak high dengan medium ni awak kena settlekan. Okay. Okay. So maksudnya selama ni kita buat sistem website tunjuk kat lecturer dapat A, betul tak? So sebenarnya kalau you belajar security, sebenarnya you punya website ni, sorry to say, you tak boleh go live lagi sebab ada SQL injection. Kalau you go live, pergi ke internet, habis hackers daripada mana-mana negara akan hack sistem awak, dia akan downkan sistem awak, dia akan download database awak. Okay, so tu dia. So time dekat sini kita akan tengoklah SQL injection. Okay, so kita tengok kat sini ada high SQL injection. Okay, kita akan take time sedikit. Selain daripada SQL injection, kita ada HTTP trace support detected, local file system path found, PHP error detected. Okay, so nanti kita akan tengok one by one. Okay, directory listing pun ada, so ini pun tak bagus. Kita kena exclude ataupun kita kena hide kan kita punya directory sepatutnya. Okay. So bagi yang dah ada sistem, sebelum ni pernah buat PHP sistem, web sistem seperti daripada kelas ITS 232, 232, okay, you dah buat kelas database, you pernah buat practical kan, you pernah buat pack system ataupun kita panggil dummy system, okay, you boleh menggunakan Vega ni untuk check you punya security level. Okay, alright. So bear in mind kita masih berada di step nombor 2, okay, iaitu scanning. So hasil daripada scanning ni nanti kelas dan anda-anda sekalian, okay, hasil dari scanning nanti kita akan gunakan dia untuk buat hacking yang seterusnya, iaitu exploitation. Tetapi dekat sini kita kena faham apa error-error yang ada, apa tu vulnerabilities yang ada dekat web. Okay, let's say saya klik pada search detail. Dia kata, okay, kat sini SQL injection berada di page query process.php, search detail.php. I think semua orang dah familiar with this. Okay, so in a big system, there are a lot of PHP files, right? So you have index, you have login.php, register.php. So Vega will check all of these files. Is there any vulnerabilities for each of these file? So kalau ada, maksudnya dua file ni contohnya ada, maksudnya we need to clear, we need to fix the vulnerabilities lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia kata vulnerabilities yang ada dekat sini ialah herb ID 27. Macam tu. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat discussion, Vega has detected a possible SQL injection vulnerabilities yang kita cakap ni, kan? So kat sini memang ada vulnerabilities lah. These vulnerabilities are present when externally supplied input is used to construct SQL query. Okay, apa maksudnya kat sini? External supply input used to construct a SQL query. Okay, faham If precaution are not taken, the external supply input usually get and post parameter can modify query strings such as perform unintended action. So maksudnya kat sini, dia kata, kita ambil file ni search detail, herb ID, nampak Saya ambil kat sini. So ini yang dikatakan benda ni membantu kita.
Dia ni membantu kita. Okay. Kita pergi kat search detail macam tadi. Okay, kita dah search tongkat Ali kan. Okay, sebenarnya nampak kan dia memang search detail. Maksudnya file ni ada problem File ni ada problem. Herb ID 27. Okay, kat sini saya boleh masuk 27 dan dia keluar emas cotek. Boleh masuk kat sini dia kata orang luar hackers dia boleh ubah external input kat sini, dia boleh masuk 30. Kalau you perasan, kalau ada website yang ada session ID, user ID macam ni, kalau you tukar, you boleh masuk account mereka. Contoh kat sini ada gambar awak kan, gambar awak, nama awak semua tu. And then awak nampak kat sini user ID equal to 30. So cuba tukar 30 jadi 29. Nanti dia akan keluar detail maklumat orang lain. So tu maksud dengan SQL injection. Okay, tapi itu salah satunya lah. Maksudnya it perform unintended action when external supply input is used to construct SQL query. Okay, apa maksudnya kat sini? Ni. So, maksudnya kat sini kelas, kalau perasan dia nampak ada single quote kat sini kan. Okay, tengok Maksudnya kat sini hackers juga dia boleh letak external code dekat sini. External code dekat sini. Okay, untuk buat query yang SQL query yang lain. Okay. Right. So maksudnya kat sini kita patutnya kita tak nak orang boleh masuk single code. Okay, orang boleh masuk, boleh tukar ID dan sebagainya. Okay, kat sini sepatutnya kena encryption lah. So dia akan jadi orang tak tahu. Pernah nampak tak macam ni? So you kena encrypt ID you ni, satu hal. Okay. Yang part 37 tadi, single code ni. Okay. Ini tipsnya. Macam mana kita nak tahu sesuatu website tu boleh dihack ataupun tidak? Bila mana, tengok Vega pun sendiri cakap kan. Dia pun buat single code. And then, dia pun cakap, okay, kat sini user boleh. Ini nanti kita akan buat dekat ini yang nanti kita akan buat injection ataupun exploitation menggunakan SQL Ninja. Okay, SQL Ninja ataupun SQL tools yang lain, Toyo yang lain. Sekarang ni level kita buat scanning tau. Kita buat scanning, kita dapati ada vulnerability yang ni. So next step kita akan buat injection exploitation menggunakan SQL Ninja ataupun tools yang lain. Nanti kita tengok. Okay. So apa yang dia nak cakap kat sini? Okay. Mana-mana website yang ada ID macam ni, okay, awak kena test. Kita kena test. Website awak ada herb ID, user ID kan. Cuba letak single code macam ni. Okay. Kalau dia mengeluarkan warning error macam ni, ia menunjukkan website tu boleh di-hack. Okay. Website tu boleh di-hack dan memang kalau dia tak ada firewall kat depan dia, kita boleh menggunakan SQL Ninja tadi. Boleh menggunakan boleh inject database. Kita boleh dapat database ni. Nanti kita akan demo dekat next lab. But for now, kita nak tengok. Sekarang ni kita ada SQL error dekat sini kelas. Kita ada SQL error. Okay. So, query process pun sama. Okay, data macam tu. Okay. So, itulah dia. So, maksudnya website ni tak selamat lah. Dia ada SQL injection. Okay. Ni dah habis scan belum? Auditing lagi. Okay. Okay, so kita ada dua SQL error. And then kita ada page fingerprint deficiency detector. Okay, dah. Okay, yang ni pula, ya, kita kena baca. Okay, sorry. Yang tadi, okay, dia dah tunjukkan mana error dia. 27. And then saya dah cakap, okay. Macam mana nak tahu website tu ada vulnerability ialah, cuba as simple as you letak single code kat sini. Kalau dia ada error macam ni, bermaksud website tu ada vulnerabilities. SQL injection vulnerabilities. Other than that,
Okay, so macam mana kita nak impact dia? Vega has detected possible SQL injection vulnerability. Exploitation of SQL injection, macam cakap tadi, exploitation of SQL injection vulnerability can also allow for attacks against the logic on the application, and then kita boleh dapat access kepada underlying databases, dan kita akan dapat unauthorized access. So it's very dangerous lah. Mana-mana website, bila you jumpa website lah, UiTM ke, UPM ke, government ke, you nampak ID ternganga macam ni, you buat single code. Kalau ada single code ada error macam ni, memang ada potential lah website tu boleh di-hack. So apa yang kita perlu buat? Okay, so macam mana kita nak fixkan masalah ni? Okay, sebagai analis you kena banyak baca lah. Walaupun saya saja je tunjuk macam mana macam mana apa yang you kena buat sebagai analis. Bukan saja guna tools untuk scan, tapi you kena fahamlah setiap benda ni. Okay, so remediation dia, the best defense against SQL injection is to parameterize statement. Parameterize statement, nanti you google parameterize statement macam mana. Ataupun kita panggil sebagai sanitizing input. Can prevent this vulnerability. Sanitize input. Apa maksud sanitize input? Kita boleh masuk ni single code macam ni. Okay. Kita letak single code ni, kira dia punya toyol lah. Dia punya kekotoran lah. Kan? Hackers guna kekotoran. So, kita kena bersihkan. Bersihkan input kita ni. Kita cakap herb ID 27. Kalau ada orang letak single code, jangan layan. Itu kita panggil sebagai sanitize. Kita bersihkan. Orang masuk single code, kita sanitize. Okay? Right? So banyak lagi okay, kita ada object relationship, kita boleh pakai database punya parameter statement, lagi satu kita boleh pakai OOP dan sebagainya. Okay, so paling simple yang saya nak tunjuk sekarang ni, okay, kalau kita tengok kat sini reference some additional links, okay, you boleh baca, klik. Okay, untuk subjek ni kita pakai PHP, so kita pakai teknik ni, MySQL will escape string function. So these are the basic one lah, kita boleh pakai dekat kita punya statement. So any statement yang ada ID, okay, ataupun kita ada get, post punya input capture, kita perlu pakai MySQL will escape string. Okay, nampak MySQL will escape string. Okay, contohnya ni ID kita kan, session ID ataupun herb ID. So kita kena letak MySQL will escape string ni dekat kita punya ni, barulah kita boleh buat query. So bila mana last name ni dia letak kat sini, ni yang kita panggil sebagai sanitizing. Okay, sanitize. So bila user orang lain cuba untuk masukkan single code kat sini, dia tidak akan layan. Okay, faham ke tak? Okay, so okay, now kita dah scan kita punya website, ada vulnerabilities. Okay, terus kita buat practical cara nak cleankan website kita. Okay, buka kat folder awak, pergi ke XAMPP htdoc.iid4, dan kita cari kat sini kan, dia kata kan SQL query kan, search detail kan. So kita buka search detail kita, and then kita cari mana herb ID tu. Nampak tak? Ni herb ID tu. Herb ID tu kan. Okay. So dekat herb ID ni lah kita kena letak okay, kita kena letak get post kita kena letak MySQL will escape punya function. Come on So kita dah tahu tools apa nak pakai. Dalam tools tu pun dah tunjuk macam mana nak clean kan. So kita punya problem dekat sini, herb ID ni yang ada kekotoran. Nampak? Ni, variable ni yang ada kekotoran. So kita kena sanitizekan dia. Okay, ini yang tak securenya. So bila mana kita nampak get post request, kita kena letak MySQL will escape string. Ada lagi tak? And then kita save. And then pergi balik ke Vega, dia kata apa? File apa lagi? Query process dekat data. Query process. Kita buka. And then kita pergi ke Notepad.
Okay. So ni kita punya query process kan. So tengok kat sini kita ada um, get key kat sini. Okay. Kan ni data ni. Data ni nampak. Data ni yang dikatakan sepatutnya banyak lagi lah. Data ni yang dikatakan sebagai bermasalah. So kita akan menggunakan teknik MySQL Relay Escape String untuk MySQL Relay Escape String ni ialah built-in function yang memang PHP dah buat untuk kita sanitizekan, untuk kita bagi tahu tadi, untuk kita cleankan jika ada injection code seperti single code, kan, double code dan injection code yang lain, sila buat tak tahu ataupun sila exclude that. Jangan layan. Itu dia maksudnya MySQL Relay Escape String. Letakkan function MySQL string kepada kesemua get post request parameter anda. Okay. Sebab inilah dia function-function yang akan receive input daripada user. Betul tak? So contohnya kan, kalau awak pernah buat registration form, kan setiap name, age, gender, semua kita kena capture menggunakan get ataupun post macam ni kan. So dekat sinilah kita kena supplykan, kita kena gunakan function Qt ni Okay, so let's cari lagi, ada tak? Okay, so far so good. Okay, so now completed. Okay, so now dia jumpa dua ni. Okay, so dua ni kita dah clean kan. Kita cakap thank you. Gah, you dah bagi tahu kat mana ada problem. Ni data ada problem. Ni herb ID problem. Dan saya dah cleankan dia. Nampak herb ID saya dah buat seperti yang awak dah recommendkan dia. Okay, good, nice. Nanti kita akan check balik. Cuba yang ni kita cuba check apa dia kata. Okay, ni okay, local file ni tak apalah sebab okay, bukanlah kata tak apa. Kita kena buat jugalah sepatutnya. Tapi untuk hari ni saya nak terangkan yang paling bahayanya ialah dengan SQL injection. Okay. So now kita dah clean kan. Okay. Okay, let's check balik Okay, kita remove scan. Okay. Kita mana tadi? Reset perspective. Kita reset workspace. Saya buat balik. Okay, injection module. Apa Tadi dia detect sebab dia kita dah tick ni tau, blind SQL injection ni. SSS concentrating. Okay, I think okay, yang ni okay. Next. Okay, now dia auditing, dia scanning. Okay, so sepatutnya dua vulnerabilities tadi, SQL injection tadi dah tak ada lah. Maksudnya website kita dah free from vulnerabilities. Okay, and then kita dah cleankan dia kat sini. Dan sepatutnya apa tadi? Kan. Okay, let's see. Kita buat balik Imagine kita buat balik. Okay. Oh, website tengah hang. Sebab dia tengah kena scan. So, kalau awak tengok, kalau tak tadi laju je kan SQL injection keluar kan. But now dia dah tak jumpa. Okay. So, kita dah clearkan. Okay. Sementara menunggu tu, kita double confirm balik. Okay. Kita apply balik. Call undefined function. Okay, jap. Okay. Kena letak kita kena pakai MySQL MySQL bukan MySQL. Okay, letak function ni. Ya, MySQL will escape screen. Okay, so kena ingat MySQL will escape screen. MySQL will escape screen. Kena hafalah benda ni. Okay. Kalau tak, dia error dekat PHP.
Sebab kita pakai PHP 7 dan ke atas. So PHP 7 dan ke atas, kod dia ada sedikit kelainan. So kebanyakannya kalau you tengok, dia ada I lah, MySQL I query, MySQL I fetch away. Kalau yang tak ada, I tu bila you pakai PHP 5 dan ke bawah. Okay, so now kita tengok kat sini. Bila saya cari tongkat Ali, alamak ada error ke apa? Expect two parameters. So biasanya okay, tak apa. Ada error ke tu. Okay, so untuk MySQLi biasanya kita perlu supplykan dengan connection okay, dengan connection kat sini. So that's why tadi saya ada dapat error. Okay, saya ada buat research tadi kejap. Okay, now kita tengok jadi ke tak. Tak sangka ada problem dengan coding pula. Okay, so tongkat Ali query process 50. Query process 50. Connection. Oh, tak save. Okay. Kita buat balik. Syntax error. Unexpected. Okay. Ada koma pula kat sini. Okay, tembak So, okay. Clear So, kita dah, apa yang kita dah buat tadi, kita dah cleankan MySQL I will escape string. And then kita terlupa letak connection dia, database connection kat sini. So, now saya dah letak connection kat sini, barulah dia tiada error. So back to business. So, kalau kita tengok kat sini, search detail 251 ada lagi. Okay. Search detail 251, kat sini kita tak letak connection dia. Okay, klik balik. Tekan Ali. Okay, now dah jadi. Okay. So now ini ialah website kita yang sudah disanitizekan herb ID dia ataupun kita dah cleankan atau kita dah securekan dia punya page save detail dan query process. So supposedly kita dah gunakan MySQL will escape string untuk cleankan atau sanitizekan user input, meaning that jika ada hackers untuk cuba-cuba untuk check hey, website ni ada vulnerabilities ke tak, let's see let's letak single quote dekat dia punya parameter ID. So bila kita tekan enter kat sini, kita punya website tak layan. Nampak tadi ada SQL error kan. Kita cakap apa? Bila mana-mana website yang ada parameter ID, parameter ID yang biasa bermasalah, herb ID, user ID, data, student ID, session ID, yang ni yang bermasalah. So bila mana kita nampak website yang ada herb ID ataupun parameter ID macam ni, kita letakkan, kita boleh ubah dan itu satu, dan kita boleh letakkan, bila kita letak single quote dia ada error, bermaksud website tu ada vulnerabilities. Seperti yang Vega bagi tahu, betul tak? So now kita dah securekan website kita herb ID ni. Okay, kalau you tengok single quote sudah tak ada. Okay. Alright, so itu saja yang hari ni yang kita dah belajar. Kita dah belajar video sebelum ni, kita dah tunjukkan cara nak download dan install Vega, apa itu Vega, kegunaan Vega, website apa siapa vendor dia. Okay. Dan hari ni kita dah tunjuk, saya dah terangkan sedikit berkaitan dengan cara menggunakan Vega untuk melihat vulnerabilities, jenis-jenis vulnerabilities yang ada dekat suatu website tu. Okay. To recap, suatu website tu akan ada vulnerabilities bila mana dia menggunakan parameter ID. Ini parameter ID yang kita sebut tadi. Dan bila kita check dengan Vega, kalau parameter ID tu
diselamatkan, tak disanitize, Vega akan bagi tahu yang website ini akan boleh kena hack. Ada vulnerabilities. So nampak tadi ada merah, sekarang dah tak ada merah. Okay. So lepas ni kalau you nak cleankan yang bahagian medium ni pun boleh. Okay. PHP, turn off display errors, PHP manual dan sebagainya. Okay. Okay, kat sini kalau kita tengok, dia kata jangan letak MySQL error function lah. Macam tu. Okay. So tapi paling penting sekarang kita nak remove ataupun kita nak get rid of high alert, high severity vulnerabilities yang merah tadi. So now, so far kita dah cleankan. Sekarang ni barulah kita boleh release ataupun kita boleh publish website kita ni kepada internet. Okay, tapi tidak berhenti di situ. Okay, untuk next step, okay, saya akan tunjukkan jika anda tak cleankan ataupun anda tak buat step ni, anda tak cleankan vulnerabilities tu, hackers boleh buat injection. Okay, injection ni nanti saya akan tunjukkan. Okay, let's say user dekat page ni, dekat variable ni ada masalah, tapi developer cleankan vulnerabilities tu, apa akan jadi? Next step, insyaAllah kita akan hack database website ni. Okay. Kita membayangkan jika website awak ada vulnerability, awak tak cleankan atau awak tak tahu untuk scan, awak tak tahu nak guna tools apa untuk scan. Kita akan cuba untuk hackkan search detail ataupun database website ini.